أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masjid Al-Hijrah yang dihormati, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih hidup lagi kan. Alhamdulillah kita masih sihat lagi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kesempatan kepada kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang akias, kais, orang yang cerdas ini adalah orang yang mempersiapkan bekal sebelum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Nampak biasa-biasa tapi berlalu terus hari demi hari. Tidak muda tidak tua yang mati terus datang menurut takdirnya masing-masing. Jadi kita pun sentiasa setiap hari minimal akan ada, kita pun ingat suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Dan ingat mati, ingat akhirat ni akan menaikkan iman kita dan akan ada semangat kita untuk menambah amalan-amalan kita. Sebab tiada guna kehidupan kita ini tanpa ada amal yang baik, tanpa ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sentiasa kita berfikir tarbiyah diri kita, tarbiyah anak kita, keluarga kita untuk sentiasa ada dalam amal agama. Tidak hanya setiap minggu, tapi setiap hari di rumah kita sering kita dengarkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita akhirat, cerita-cerita orang yang saleh. Sebab menyebut nama orang yang saleh akan mendatangkan rahmat. Sebut nama belum beramal, itulah tadi mulia tarbiyah kehidupan ini, tarbiyah amal ini kita buat hari-hari. Maka di antara yang terpenting adalah 3 tarbiyah kita kena buat dalam diri kita, keluarga kita. Yang pertama, tarbiyah macam mana semakin hari kita semakin yakin daripada makhluk, yakin kepada Khaliq. Sentiasa kita tarbiyah, dengarkan, cakap kebesaran Allah. Yang kedua, sentiasa kita tarbiyah, yakin daripada benda-benda yang boleh selesaikan masalah kita. Kita tarbiyah, yakin kepada amal. Hari ini orang kadang-kadang terlupa tarbiyah, yakin kepada amal ni. Nampak kita zahirnya yakin kepada mal, yakin kepada amal, tapi kehidupan kita jauh daripada yakin kepada amal tersebut. Di antaranya macam mana nak kita contohkan? Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca surah Yasin pada pagi hari, Allah akan selesaikan
masalah dia pada hari itu. Setiap hari, bukan setiap seminggu sekali, setiap hari Nabi SAW. Maksud dia apa? Amal seperti ini kita buat secara berterusan. Seperti sahabat Nabi, dia selalu ajak anak dia baca surah apa? Surah Al-Waqiah pada setiap malam. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, siapa yang pada malam hari dia baca surah Al-Waqiah menjadi amal rutin, maka Allah Subhanahu jauhkan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan dia daripada kefakiran. Tidak hanya harta, tapi iman, ilmu dan sebagainya. Jadi ini menjadi amalan kita. Jadi amal agama ni dia akan ada satu keberkatan bila mana kita buat istiqomah kafi Al-Waqiah istiqomah, kemudian Yasin istiqomah. Misalnya hari ini yang buat madrasah tahfiz saja kan, setiap pagi kita pun ada dibuat rumah kita dengan anak isteri kita, rumah malam kita. Kalau mungkin tak boleh setiap hari, kita buat dalam seminggu 3 kali, 2 kali kita target. Sebab satu amal ni dia akan jadi sifat bila mana kita buat dalam masa 40 hari. Ataupun kata orang psikologi ni, satu amal akan jadi sifat bila mana kita buat dalam 20 atau 21 hari. Jadi amal ni orang yang biasa tidur pagi kata, tidur pagi kan tidur yang tidak baik. Tapi bila mana dia buat dalam 21 hari ataupun 20 hari dia buat, maka akan jadi sifat. Tidur sepagi nak tidur je. Sebab tidur yang tidak baik, lepas pagi, lepas subuh atau lepas asar. Bila jadi sifat, bila mana dia ulang-ulang itu sampai 20 lebih hari. Kalau dalam tinjauan hadis Nabi SAW, 40 hari itu ada perubahan ya. Seperti dalam kandungan, bayi yang calon bayi dalam kandungan ini 40 hari akan ada perubahan. Jadi 21 bulan lah kita buat jadi sifat. Mencuri ni dia sifat. Sebab apa? Dia ulang-ulang dah sebulan lebih jadi sifat. Jadi untuk itulah kita untuk biasakan amalan-amalan yang baik ni, kita kena tarbiyah dalam sebulan lebih. Terus buat lagi sampai jadi sifat. Kadang-kadang kita ni hari ni semangat, esok lupa. Pastikan sampai dia sebulan lebih, kita terus tahan kita, insya-Allah kita akan jadi sifat dia. Tidur sebelum lepas subuh, tidur lepas asar. Tak boleh. Nabi SAW beritahu boleh mewarisi kefakiran. Bermakna kita nak tarbiyah, nak jadikan jadi sifat kita, kena kita latih dalam sebulan lebih. Jadi setiap amal ni dia, jadi sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka didik anak-anak mereka istiqomah dengan amalan walaupun sedikit. Tak usah banyak, sedikit terus dibuat di rumah kita. Yang terpenting ada rumah. Sebab tarbiyah rumah ni kalau tidak tarbiyah, kadang-kadang mak ayah dia ikut pengajian rajin kan, tafsir rajin, fiqh rajin, tapi di rumah kadang-kadang anak tak ada tarbiyah. Penting di rumah kita, yang terpenting adalah kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kita, keluarga kita, penting dalam rumah ni. Sebab rumah ni bila mana tidak ada tarbiyah, apa yang berlaku, anak-anak kita kadang-kadang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Penting anak-anak kita latih solat berjamaah, anak-anak kita latih tutup aurat dengan sempurna, latih sedikit demi sedikit. Jangan kita lupa perkara ini, insya-Allah. Okey, insya-Allah pada malam ni kita akan telaki sedikit, kemudian bacakan tafsir yang ringkaslah surah Al-Baqarah ayat 49. Ini cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Cerita macam mana kita nak ambil pelajaran dalam kehidupan kita. Cuba kita tengok, kita bacakan ayatnya, telaki ayatnya, kita boleh dengarlah. Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ada beberapa hukum ya. Pertama, hukum rapatkan bibir dengan renggang bibir. Pertama, dalam hukum ikhfa syafawi dengan idgham misrain. Sini contohnya wa iz najainakum min, dia kena rapat bibir ya. Wa iz najainakum rapat bibir ya, kena rapat bibir. Yang kedua ikhfa syafawi, dia kena renggang bibir. Jadi kita dapat samakan contohnya di sini. Wa iz najainakum, itu bibir kita kena rapat. Yang kedua wa fi dzalikum, jadi wa fi dzalikum, jadi kita boleh wa fi dzalikum kena renggang sedikit sebab ikhfa syafawi. Ikhfa ni berbeza dengan idgham. Idgham ni dia jelas memang kena dengung, dia rapat bibir kan. Tapi kalau ikhfa syafawi kena renggangkan sedikit. Jangan sampai kita baca wa fi dzalikum bada'um, tapi kena baca wa fi dzalikum, tak boleh tekan, jangan tekan. Wa fi dzalikum, tak boleh wa fi dzalikum, tapi wa fi dzalikum bada, dan kita baca dua harakat. Dan kadang-kadang tersilap, kita kadang baca pastikan mim mati dengan bertemu dengan ba mutaharrikah. Ba mutaharrikah ni ba yang berbaris, babi ibu kan, babi ibu bab, jadi berbaris, kena kita baca bibir renggangkan sedikit. Kemudian kalau mim mati bertemu dengan mim disebut dengan idgham misrain saghir. Maka tapi syaratnya mim tu kena mati. Kena mati. Pertama contohnya wa idnajainakum, mim mati kan? Mim tu mati. Itu bukan idgham, itu ya mim mati, idgham misrain. Wa idnajainakum min, mim kena mati. Jadi dia rapatkan bibir. Gitu kan. Tapi kalau mim mati bertemu dengan ba, maka kita renggangkan sedikit. Selain daripada itu disebut dengan izhar syafawi. Kita tak boleh dengung, tak boleh napas kita putus. Selain itu. Jadi kalau tadi kita renggangkan bibir atau rapatkan bibir, dan kita dengungkan, matkan dua harakat. Selain daripada itu, mim mati bertemu dengan alif, dengan apa lagi, dengan sin, dengan jim dan sebagainya,
Dua syarat dia tak boleh kita panjangkan. Ada apa tu, alaihim, kan, alaihim ghairil, kadang orang baca alaihim ghair, tak boleh. Alaihim gha ni kan bukan ba, bukan mim, maka syaratnya dua. Alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang kita baca apa, ghairil maghdubi alaihim, tak boleh. Syaratnya tak boleh panjang. Yang kedua, nafas tak boleh terputus. Itu dua syarat. Jadi kita baca ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi dia kena kita baca satu harakat saja, jangan kita panjangkan. Ada beberapa contoh kan. Contoh sini yang bawah tu, khairul lakum inda bari'ikum fata. Kalau nak sambungkan ayat yang ke-54, khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Sama juga waqaf itu juga, khairul lakum inda bari'ikum, matikan langsung, baru inda bari'ikum fataba alaikum. Kalau nak sambung, inda bari'ikum fataba alaikum. Jadi nafas kalau waqaf langsung kita nafas ni kita langsung berhentikan. Ada orang macam apa macam ni, alhamdulillahi rabbil alamin, nafas dia tak turunkan, kena turunkan. Sebab dia tak boleh sambung, dia boleh salah kan. Alhamdulillahi rabbil alamin, nafas ni pastikan turun. Satu lagi yang kadang-kadang imam pun kena hati-hati juga kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, habis itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, langsung akbar. Tak boleh macam tu. Kena dia ada 4, kena berhenti seukuran subhanallah. Di antaranya Allahu akbar, berhenti sekejap, baru kita baca Allahu akbar kabira. Kemudian antara Fatihah dengan surah dengan takbir itu. Contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti. Baru waladdallin amin, berhenti kan. Habis itu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kena kita nafas kita kenapa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nafas tak turunkan. Ini tak boleh macam tu. Kaedah membaca lah, kita kena hati-hati. Okey, insya-Allah kita akan tengok tafsir dalam Ibnu Katsir ni macam mana penjelasan ayat ini. Wa najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dalam makna dia secara secara zahir dia, wa najainakum, dan ingatlah tatkala kami selamatkan leluhur kalian, najainakum min ali fir'aun, daripada pengikut Fir'aun. Fir'aun ni nama, bukan nama orang, nama raja. Yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azab, buruk atau keji, siksaan yang keji ataupun siksaan yang buruk. Yudhabbihuna abna'akum, mereka menyembelih, menyembelih abna'akum, anak lelaki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup untuk dijadikan budak nisa'akum, anak-anak perempuan kalian. Fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim, bentuk siksaan kalian itu merupakan cobaan dari Tuhan kalian yang sangat berat. Rabbikum 'azim. Azim ni kita jangan baca azim, kita baca azim. Hati-hati juga, azim, kita baca azim, dia bukan za tapi dha, kita baca azim. Astaghfirullahal azim, kita biasakan. Di sini dalam ayat ini diceritakan pada mulanya Fir'aun ni, cerita daripada ayat ini di antaranya adalah, ni kan cerita tentang pembunuhan orang Bani Israel yang banyak dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, bayi-bayi yang mereka lahir langsung dibunuh. Sebab ada satu perkara diceritakan, Fir'aun ni dia mimpi satu malam ni. Dalam Ibnu Katsir jelaskan di sini, pada mulanya Fir'aun bermimpi suatu kejadian yang sangat menggetarkannya, iaitu ia bermimpi melihat api yang keluar dari Baitul Maqdis dan masuk ke setiap rumah-rumah Qibti ni orang Mesir biasanya, kecuali rumah-rumah orang Bani Israel yang selamat tidak dimasuki api itu. Yang menurut ahli tafsir, mimpi bahawa kekuasaan kerajaan akan jatuh di tangan Bani Israel sendiri yang rumahnya selamat tidak dimasuki api itu. Yang menurut ahli tafsir, mimpi bahawa kekuasaan kerajaan akan jatuh di tangan seorang Bani Israel, dan mimpi itu terjadi setelah mendapat berita bahawa
orang-orang Bani Israel menanti-nantikan lahirnya seseorang di tengah-tengah mereka yang dapat mencapai kemuliaan dan kerajaan. Demikian yang tersebut dalam hadis-hadis tentang fitnah-fitnahan. Karena itulah Fir'aun memerintahkan supaya setiap anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh, sedang wanita dibiarkan. Jadi untuk budak-budak, untuk jadi hamba sahaya, juga menyuruh supaya mempergunakan Bani Israel dalam tiap pekerjaan yang berat-berat dan rendah. Ini satu ujian yang Allah bagi kepada mereka. Jadi mimpi, maka sebab itulah dia suruh kepada bala tentara dia untuk membunuh anak-anak bayi-bayi yang lahir, sebab mereka ni Fir'aun ni yakin bahawa satu saat nanti ada di kalangan Bani Israel juga yang menggantikan kerajaan dia. Kemudian di sini Fir'aun ni kata alim ulama keluar dari setiap raja yang berkuasa di Mesir. Jadi kalau di Mesir ni raja-raja namanya Fir'aun. Tidak semua sama negara-negaranya. Jadi kalau dia Fir'aun digelar pada setiap raja yang berkuasa di Mesir yang kafir dari turunan Amalik, kan? Sebagaimana Kaisar. Jadi kalau Kaisar ini atau Kisra dalam bahasa itu Kisra, Nabi SAW pernah kirim surat kepada Kisra, kan? Kaisar. Gelar Raja Rom dan Syam. Di sini kalau di Rom dengan Farsi biasanya dia Kisra atau Kaisar. Dan Kisra gelar Raja Farsi, dan Tuba gelar Raja Yaman. Jadi Tuba ni khusus untuk Raja Yaman yang mereka orang kafir lah. Kemudian ada kita Najasyi ni gelar Raja Habasyah atau Ethiopia. Dia disebut dengan Najasyi. Ada salah satu Najasyi yang masuk Islam, satu Najasyi itu yang dia dalam sirah diceritakan bahawa dia ni telah koyak surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Jadi bermakna Najasyi ini khusus untuk Habasyah, dan ada juga beberapa negara-negara lain. Yang jelas kita simpulkan bahawa Fir'aun ni raja bukan nama seorang, sebab dia di antaranya ada menurut ahli sejarah tu Ramses II, kan, Fir'aun ni. Tapi Fir'aun ni nama raja khusus bagi negara Mesir. Kemudian kalau Kaisar ni untuk Rom dan Syam. Kemudian Kisra, Kaisar ada Kisra ni untuk Persia atau Parsi. Dan Tuba gelar untuk Raja Yaman. Ada Tuba satu cerita tentang kaum Thamud, kan, kaum Thamud, kaum Ad, kemudian kata Ratu Sabak ni, kan, diceritakan. Kemudian Habasyi atau Najasyi ni khusus untuk Raja Habasyah. Jadi kalau kita dengar Habasyah ni, kemudian dengar tentang Tuba, kemudian dengar tentang Kaisar atau ada juga Kisra ni, berbeza-beza dalam memahami negara-negara yang mereka menguasai raja pada masa itu. Jadi Fir'aun di masa Nabi Musa AS ialah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan dari turunan Sam bin Nuh. Jadi Fir'aun ni nama dia di masa Nabi Musa AS itu Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan dari turunan Sam bin Nuh. Panggilannya Abu Murrah, asal daripada Parsi. Jadi Ibnu Jarir mengartikan bala'un. Jadi ada bala' satu ujian. Bala' ni ujian kepada kita. Ada satu tahapan dia ujian kepada orang yang jauh daripada Allah. Ada satu tahapan ujian bagi orang yang dekat dengan Allah, supaya ni dengan ujian tersebut dia lebih dekat lagi dengan Allah. Jadi bala ni pun berbagai-bagai. Tapi yang jelas kebanyakan bala ni Allah bagi kepada satu golongan manusia yang mereka ni Allah tegur, mereka ni lupa kepada Allah. Ketika turunkan bala ni, maka menjadi ujian kepada orang lalai. Dan di kalangan mereka ini ada orang yang taat kepada Allah, maka balak bagi orang yang taat kepada Allah menjadi pelajaran untuk dia semakin dekat dengan Allah. Jadi balak ni bagi orang ni berbagai-bagai. Tapi yang jelas Allah turunkan balak ni sebab ada amalan tidak baik. Jadi secara majoriti ni Allah Subhanahu wa taala turunkan balak ni di antara satu kampung atau satu keadaan ni, satu halat ni, sebab kebanyakan majoriti daripada satu kampung tersebut lebih banyak amal keburukan daripada kebaikan. Sebab tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan azab ni atau bencana kepada orang yang dekat dengan Allah. Tapi bila mana satu kampung tersebut ada orang, kebanyakan mereka ni dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan keberkatan akan datang, kan begitu. Jadi bala'un min rabbikum azim ni
sebagai nikmat besar dari Tuhanmu. Demikian pula pendapat Mujahid, Abul Aliyah dan Abu Malik dan As-Suddi. Sebab asal arti bala adalah ujian, maka ada kalanya khair dan ada kalanya syar, ada kalanya kebaikan, ada juga keburukan, ada kalanya sihat ataupun sakit, kaya atau miskin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnahan. Jadi kebaikan juga dia satu bala, juga keburukan juga ada satu bala. Jadi ada kalanya orang yang Allah bagi kekayaan dia ni menjadi bala bagi dia, adanya orang ni Allah bagi kemiskinan menjadi bala bagi dia. Jadi bergantung kepada macam mana tahapan manusia itu menerima bala. Jadi jangan kita sangka bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita kekayaan ini menjadi kenikmatan bagi kita, tidak. Tapi yang jelas ni ukuran satu orang berjaya adalah miskin dia taat, kaya dia taat, bukan ukuran benda. Jadi benda ni boleh datangkan manfaat bila mana benda yang ada ni mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ada satu masa lagi, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia harta benda, tapi dengan harta tersebut dia membuat dia jauh daripada Allah, maka harta itu menjadi bala bagi dia. Jadi yang jelas, orang yang berjaya adalah orang dalam satu masa keadaan dimanapun dia berada, boleh dekat dengan Allah ni adalah orang berjaya. Bukan kerana miskin dia gagal, tidak. Bila mana taat kepada Allah ataupun dia kaya taat kepada Allah, maka dia buat dia berjaya di sisi Allah. Sebab hari ini jangan kita kadang-kadang orang Islam ni tengok orang kafir yang mereka ni jauh lebih kaya, jauh lebih mewah kehidupan daripada orang Islam. Ada satu kenikmatan, tidak. Sebab hadirin mulia, untuk orang kafir ni bila mana dia buat kebaikan, maka Allah akan balas dekat dunia ini setiap kebaikan dia. Sebab nanti di akhirat tidak ada balasan lagi. Dia bila mana dia minta balasan kepada Allah, maka Allah tak tunaikan di dunia. Jadi orang kafir ni bila mana dia buat baik saja, maka Allah akan bagi balasan buat di dunia ini. Dan ketika dia kembali kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun balasan kebaikan Allah akan balas, langsung dia Allah akan letakkan di neraka yang selama-lamanya. Tapi bagi orang yang beriman, hadirin mulia, setiap amal yang dia buat, setiap bala, kadang-kadang setiap bala bencana yang Allah turunkan ni menjadi membuat dia semakin banyak ganjaran bila mana dia sabar. Dan hadirin yang mulia, ukuran ni, ukuran kejayaan bagi orang beriman ni adalah apa? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Ukuran kejayaan kita jangan kita sangka di dunia ini, tapi kejayaan kita yang sesungguhnya di akhirat, bila mana satu orang yang dia kembali kepada Allah, dia terselamat daripada neraka Allah, masuk dalam surga Allah. Ini kejayaan yang sebenarnya. Dan kejayaan ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada dia kejayaan yang dia rasakan sebelum dia kembali kepada Allah. Kemudian daripada lain lagi, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi sedang puasa pada hari Ashura, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, hari apakah yang kamu puasa ini? Jawab mereka, ini hari yang baik, Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa AS lalu berpuasa. Rasulullah SAW sabda, aku lebih banyak mengikuti jejak Musa daripada kamu. Lalu Nabi SAW pun berpuasa dan mengajukan sahabat supaya berpuasa. Di antaranya adalah hari Ashura ni hari Allah samakan Bani Israel daripada musuh-musuh pada masa itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Amr bin Maimun mengatakan bahawa ketika Nabi Musa AS keluar membawa Bani Israel dan sampai berita itu pada Fir'aun, segera mereka memerintahkan jangan kalian kejar mereka, sehingga berkokok ayam di waktu pagi. Tiba-tiba malam itu tidak ada ayam berkokok, sehingga mereka bangun pagi hari. Maka Fir'aun minta disembelihkan kambing dan berkata, jangan aku selesai makan hati kambing, melainkan sudah berkumpul 600,000 tentara Kibti. Kemudian berkumpul, langsung mereka bersiap untuk mengejar Musa dengan Bani Israel dan akan memusnahkan mereka semuanya. Jadi cerita inilah yang berlaku pada Nabi Musa AS. Ini hadirin yang mulia, satu tahapan dakwah Nabi Musa AS kepada Fir'aun dan kepada Bani Israel pada masa itu. Kemudian selanjutnya, wa'adna Musa 40 lailatan wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah tak kala kami telah belah untuk kalian laut merah, fa anjaynakum,
lalu kami selamatkan kalian dari tenggelam di laut itu. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, dan kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun wa antum tanzurun, dan kalian melihat laut menelan mereka. Ini hadis mulia ni berlaku hari Asyura kan, 10 Muharram ni berlaku Allah selamatkan Nabi Musa AS daripada perkara tersebut. Jadi apa yang berlaku pada masa itu, yang mereka dikejar dengan tentara Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian selepas itu Nabi Musa AS Allah selamatkan pada masa itu. Ketika ini beza dia, beza Nabi Musa dan umatnya dengan kita. Di zaman Nabi Musa AS yang sistem dakwah ni, yang boleh jadi da'i, yang boleh jadi dakwah ni adalah nabi, dan kena jadi nabi. Kalau hari ini kita ustaz-ustaz mana boleh bagi ceramah, boleh bagi dakwah. Di zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ajak orang ni kepada agama ni kena jadi nabi. Kalau dia tak jadi nabi, tak boleh ajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah hadirin mulia, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi wasallam berdoa, tidak, kala inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku akan bagi petunjuk kepada aku. Dan apa yang berlaku, pertolongan Allah ni melalui nabi-nabi. Dan bila mana nabi-nabi ni mereka wafat, maka terus umat mereka ni menunggu nabi yang lain ni baru boleh mereka sampaikan dakwah. Tidak sama dengan kita, sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman, dan dia diutus kepada seluruh manusia. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdakwah di Mekah, Madinah saja, tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sampaikan agama pada seluruh dunia sampai hari ini. Dan di zaman Nabi Musa tidak macam itu. Jadi ketika Nabi mereka wafat, maka tunggu Nabi yang lain. Dan apa yang berlaku di sini, ketika Allah selamatkan mereka daripada serangan Fir'aun laknatullah alaih, maka Allah pun suruh untuk pukulkan tongkat ke Laut Merah. Dan ini hadirin yang mulia, apa yang boleh kita ambil pelajaran, bahawa pertolongan Allah ni kepada Nabi dan orang-orang yang ikut dengan mereka. Dan kerja dakwah pada masa itu hanya kepada Nabi saja, tidak kepada umat mereka. Dan apa yang berlaku, apa yang kekurangan yang berlaku ni, ketika wafat Nabi mereka, maka mereka pun banyak yang keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah kata ahli ulama, begitu hebat tahapan dakwah pada manusia, pada orang Islam hari ini. Jadi dakwah ni penentu berkembang surutnya Islam ni. Jadi bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pergerakan dakwah ni begitu hebat, sehingga dakwah yang mereka buat ni, pengorbanan mereka melebihi segala-galanya. Dan apa yang berlaku, perkembangan Islam begitu hebat. Dan ketika masa itu Islam pun berkuasa. Sebab apa? Sebab pergerakan. Tapi bila mana di Baghdad, kita tengok di Baghdad ni, Masya Allah, di Spanyol kita tengok, ketika orang Islam mereka sudah mengurangkan dakwah dalam konteks pergerakan, dakwah dalam konteks perjuangan mereka dah tinggalkan, apa yang berlaku, maka Allah pun hantar orang lain untuk hancurkan Islam di Spanyol. Kita tengok Spanyol, kawan-kawan kita pergi sana, masjid jadi gereja Cordoba, dia masjid jadi gereja. Kita tengok Masya Allah kan, tempat-tempat yang dulu dikaji Islam di sana sekarang sudah tak ada apapun. Bahkan majoriti orang di Spanyol dia orang Kristian. Apa yang berlaku di Baghdad begitu juga. Jadi pergerakan dakwah ni penentu kegerunan orang kafir. Orang kafir tidak takut orang Islam ni dia miliki teknologi yang canggih, tidak. Tapi pada pergerakan perjuangan orang Islam ni, maka akan ada kegerunan orang kafir. Maka dulu di zaman sahabat Nabi, ketika mereka bergerak, ketika mereka perjuangkan agama, nyawa mereka, kita tengok Masya Allah 124,000 sahabat Nabi yang mereka mati di negeri Hijaz hanya 10,000 saja. Yang 114,000 mereka ni buat persukan jihad ke seluruh dunia. Dan pada masa itulah penentu kemajuan Islam. Jadi hari ini begitu juga, kita tengok Masya Allah di Palestin, perjuangan mereka macam mana Syria. Jadi perjuangan ini adalah yang menentukan surut dan majunya Islam. Jadi makanya kata alim ulama, bila mana orang Islam tidak bergerak untuk sampaikan agama, maka akan ada satu penyakit kepada orang Islam, apa? Hubbud dunia, kecintaan kepada dunia,
dan takut akan mati. Inilah yang sebabnya orang Islam ni kadang-kadang tengok orang negara Islam yang lain, bahkan orang Islam yang lain jauh daripada agama, tak ada kekuatan untuk nak bagi masa dia untuk perjuangkan agama. Kita tengok, Masya Allah. Tetapi bila mana orang Islam sudah menginfakkan harta, kemudian diri dia untuk perjuangan agama, maka penentu kepada berkembangnya Islam dan penentu kepada sebabnya orang lain, orang agama lain masuk pada Islam. Jadi sebab perjuangan. Di sini kemudian wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi pada masa itu apa yang berlaku ketika, jadi dia ada dakwah Nabi Musa ni, dalam konteks dakwah ni ada dua, dan mungkin berlaku juga pada masa kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Musa alaihissalam untuk bagi dakwah kepada Fir'aun, dua akan berlaku. Bila mana Fir'aun dan Bani Israel ni, mereka ni terima dakwah, maka mereka akan selamat. Dan bila mana orang Bani Israel ini, mereka bahkan Fir'aun ni, mereka tidak terima dakwah Nabi Musa alaihissalam, apa yang berlaku? Azab Allah akan turunkan. Jadi dua. Jadi dalam konteks dakwah ni kita akan fahami berbeza dengan ibadat. Jadi ibadat ni persendirian, tapi pergerakan dakwah ni yadullahi ma'a jamaah, kan? Pertolongan Allah ni dengan jamaah. Kemudian doa ni, kenapa mesti kita jamaah? Kadang-kadang orang itu bid'ah amalan jamaah ni. Nabi SAW bagi tahu bahawa bila mana doa ni, satu orang berdoa dan ada yang mengaminkan, maka Allah akan kabulkan doa tersebut. Bermakna bahawa pertolongan Allah ini Allah akan bagi kepada orang Islam ni bila mana mereka buat dengan kebersamaan. Seperti solat berjamaah. Apa kaitan dengan pertolongan Allah? Kenapa mesti kita solat berjamaah? Dan ada beberapa masa Nabi selalu jaga, Nabi bersafar dengan berjamaah, Nabi selalu jaga. Bahkan Umar radhiyallahu tidak akan pergi kecuali ada orang yang menemaninya. Jadi kehidupan berjamaah di zaman Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu ajma'in, kehidupan yang biasa bagi mereka. Apa kaitan antara jamaah ni, antara jamaah rombongan seperti kita solat berjamaah dan lain sebagainya? Ada kaitan pertolongan Allah ni dengan jamaah. Seperti kata Nabi SAW, orang yang jaga solat subuh berjamaah dalam konteks berjamaah, maka Allah akan ada mereka ni, orang yang jaga solat subuh berjamaah ni, maka Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia. Ada mereka dalam perlindungan Allah. Seperti terkapunya doa. Ada satu orang yang jaga berjamaah, solat berjamaah, dia jaga 5 waktu. Kenapa mesti kita jaga? Yang pertama, ada hubungan antara pertolongan Allah dan kabulnya doa. Kadang-kadang kita dalam solat kita ni, kadang-kadang Allah Akbar kita ni, Allah Akbar ingat kunci rumah, ingat rumah, macam-macam kita ingat. Kalau macam ni sembahyang kita, Allah pun tak tengok sembahyang kita. Tapi kata alim ulama, dalam rombongan, dalam jamaah ni, dalam jamaah solat ni, banyaknya orang jamaah solat ni, mungkin ada khusyuk satu orang khusyuk ni, sebab itu Allah kabulkan jamaah solat pada masa itu. Sebab apa? Di antara satu orang saja. Maka di antaranya Nabi bagi tahu bahawa Allah tolong umat ini sebab susah payah. Ada di antara umat itu susah payah mereka, kesusahan mereka Allah tolong. Jadi bermakna ada kaitan pertolongan Allah ni dengan jamaah. Yadullahi ma'a jamaah. Tangan Allah ni, tangan ni maksud dia adalah pertolongan Allah. Jadi ini kita kena faham. Maka banyak ni dalam Islam ni yang Allah tolong ni ada sebab, ada kait dengan kebersamaan. Jadi amalan terpenting dalam Islam adalah amalan yang dibuat dengan bersama. Solat berjamaah dengan bersama. Haji tak ada haji orang sendiri je kan, kena rombongan. Jadi ada kaitan antara kebersamaan jamaah tu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas tu, dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, konteks yadullah ini bukan tangan Allah tapi pertolongan Allah. Jadi ni beberapa ulama seperti di Indonesia ni, ada satu ulama yang sekarang ni dia lagi buat satu ceramah-ceramah tentang aliran Mujassimah. Mujassimah ni faham dia adalah dia memahami ayat ni dengan ayat tu secara zahir. Yadullah ni tangan Allah. Seperti Allah istiwa, Allah ni bersemayam di arasy-Nya. Ini satu pemahaman yang salah.
boleh-boleh kita jadi syirik. Sebab apa? Kalau kita katakan terjemah ayat istiwa ni, Allah bersemayam, seolah-olah Allah itu perlu kepada tempat. Jadi kita kena hati-hati dalam pemahaman. Beberapa kajian ini kadang-kadang dia memahami ayat ni secara zahirnya. Tangannya tangan, seperti Allah turun ke langit dunia pada setiap malam. Allah tu turun. Ini boleh membahayakan akidah kita. Ini satu akidah yang salah. Aliran Mujassimah ni adalah mereka ni mentafsirkan Quran ni dengan zahir yang ada pada ayat tersebut. Yadul tangan, ya tangan Allah. Ini kita hati-hati juga. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Perhatikanlah ketika aku menjanjikan kepada Musa 40 malam kemudian kalian menyembah anak lembu buatanmu setelah kamu ditinggalkan untuk bermunajat sedang kamu zalim. Kemudian aku memaafkan kamu sesudah kejadian itu supaya kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika aku menurunkan kepada Musa kitab dan Furqan, pengetahuan hukum yang membezakan antara halal dan dari yang haram, supaya kamu mendapat petunjuk atau pimpinan. Jadi di sini dijelaskan ketika Nabi Musa AS nak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tinggalkan kaum dia selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang berlaku, dan mereka ni pun sebentar. Inilah beza dia, umat yang dia umat ibadat dengan umat dakwah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umat dakwah. Sebab apa? Sebab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kewafatan Nabi, kerja untuk perjuangan agama tu terus diwariskan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti umat terdahulu ketika mereka ni umat ibadah saja, kekuatan agama begitu lemah. Ketika 40 hari, bayangkan 40 hari 40 Nabi Musa AS pergi ke Bukit Tursina dan tinggalkan umatnya kaumnya dalam 40 malam saja, mereka telah tinggalkan agama mereka. Bayangkan begitu lemah kekuatan umat ibadat pada masa itu. Jadi di sini ulama bagi tahu bahawa kekuatan ibadat ini tidak sama dengan kekuatan orang ibadat, tapi dia juga buat perjuangan agama. Beza segi kekuatan agama. Maka sahabat Nabi radhiyallahu anhu memahami bahawa agama itu adalah perjuangan. Harta mereka, diri mereka, anak-anak mereka, berapa banyak yang syahid. Anak-anak mereka, isteri-isteri mereka, tidak hanya suami, isteri mereka juga terlibat dalam perjuangan agama. Seperti Khansa radhiyallahu anha, kita tengok ni, macam mana sahabat Nabi, isteri mereka. Khansa ni satu wanita yang ahli syair. Tapi ketika esok Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jihad, maka anak dia kecil, dia bagi semangat untuk pergi berjihad. Anak yang Masya Allah. Dan apa yang berlaku, besoknya anaknya pun pergi untuk berjihad, dan 4 anak tersebut telah mati syahid. Maka diceritakan kepada Khansa dan anaknya telah mati syahid. Maka begitu bergembira, mudah-mudahan Allah anak ni menjadi penguasa nanti di akhirat. Bukti bahawa di zaman Nabi SAW perjuangan agama begitu hebat. Isteri-isteri Masya Allah begitu kuat di anak untuk mati syahid untuk perjuangan agama Allah. Ketika apa yang berlaku ketika Nabi terdahulu, ketika nabinya yang buat kerja dakwah dan umatnya tidak, maka umat tersebut begitu lemah dalam segi akidah keyakinan mereka. Maka ingatlah nikmat-nikmatmu kepadamu setelah kalian menyembah berhala yang berupa anak lembu yang terbuat daripada emas, iaitu ketika Musa meninggalkan kamu untuk menepati janji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tersebut dalam ayat ini. Kemudian di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada Nabi Musa alaihissalam Furqan, satu wahyu yang akan disampaikan kepada kaumnya pada masa itu, iaitu Alkitab, iaitu Taurat, dan Al-Furqan ialah pengertian yang dapat membezakan antara hak dan yang batil. Furqan ini juga Al-Quran disebut Al-Furqan juga. Furqan ini maksud dia adalah pembeza antara yang hak dengan yang batil. Maksud dia apa? Bila mana kita belajar kitab Al-Quran, dulu umat terdahulu mungkin Taurat, Injil dan sebagainya, tapi hari ini seperti Al-Quran juga, dia termasuk Al-Furqan, pembeza. Maksud dia apa? Ketika satu orang dia belajar Al-Quran, belajar kalam Allah ni, dia kena beza segi kepahaman dia dengan kehidupan dia. Artinya apa?
kehidupan Al-Quran adalah kita boleh membezakan antara hak dengan yang batil. Bila mana yang hak kita pelajari dan kehidupan kita kena ikut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu bahawa dalam hadis yang tidak begitu kuat, satu orang yang anak dia yang menghafal Al-Quran dan dia menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, dan dia mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, dan dia sampai bawa ketika kembali kepada Allah, maka dia boleh bagi syafaat kepada 10 ahli keluarga. Anak yang keluarga yang ada anaknya menghafal Al-Quran. Kalau 2 orang hafiz Al-Quran, 20. Kalau 3 orang, 30. Jadi tidak hanya Nabi boleh bagi syafaat, tapi juga kata alim ulama melalui hadis ini, orang yang ahli Al-Quran, anak-anak yang ahli Al-Quran ni boleh bagi syafaat. Jadi kita minimal, masya-Allah, dan keluarga kita, walaupun tidak semua, kena ada bercita-cita anak kita ke cucu kita menjadi penghafal Al-Quran untuk datangkan syafaat nanti di akhirat. Jadi kita nanti kalau anak kamu jadi hafal Quran, apa ya, nak jadi apa? Jadi apa? Surga boleh dia ada, syafaat boleh dia bagi. Dunia kecil sangat. Kadang-kadang orang biar mana anak kamu jadi hafiz, nanti jadi apa? Mungkin kau sekarang tidak kan, sebab dah banyak ni orang Quran ini dia masya-Allah, ketika pemeriksaan SPM dia cemerlang dan sebagainya lah. Tapi yang jelas kita nak pahamkan bahawa bila mana kita punya anak yang penghafal Quran yang sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelas ni di akhirat ni kita akan berjaya lah. Tapi yang jelas kita kena ada semangat nak jadi anak kita, keturunan kita menjadi ahli-ahli Al-Quran. Boleh tuan-tuan ya? Anda tak cita-cita? Ada kan? Anak kita mungkin di antara tuan-tuan puan-puan sudah anak yang menghafal Al-Quran. Tapi yang jelas kita didik anak, hantar ke madrasah, pastikan hafazan itu dia jaga. Kadang-kadang anak kamu nanti lepas hafiz jadi apa? Nanti engineering apa semua, Al-Qurannya hilang semua. Ini bahaya. Kadang-kadang saya ni satu tahapan tak bersetuju kepada orang yang habis Quran, habis tu masuk kepada akademik, padahal Al-Qurannya belum lagi kuat, kokoh lagi. Apa yang berlaku banyak ni, jumpa kawan-kawan kita lepas dia Quran tak kuat lagi, ambil engineering apa semua, apa Quran, tapi saya tanya macam Quran hilang semua. Ni rugi kan? Sudah 3 tahun belajar Quran, dah kena 4 tahun belajar Quran, ambil ilmu yang lain, Quran belum lagi settle lagi, hafazan dia syahadah belum lagi, apa yang berlaku? Hilang semua Quran. Ini bahaya. So, Nabi bagi tahu orang yang hilang Quran ni, maka nanti di akhirat dia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan dia tubuh dia dalam keadaan cacat kan. Tapi yang jelas tu kata ulama makruh kita tak ulang Al-Quran. Tapi sampai lupa, masya-Allah, engineering habis Quran. Memang nampak hebat Qurannya macam mana. Jadi kena pastikan anak-anak kita yang kita hantar kepada madrasah tahfiz ni, walaupun nak ambil akademik, pastikan Quran dia jaga. Jangan sampai tak anak ni udah engineering apa semua habis Quran. Mengerikan kan? 3 tahun belajar, ambil akademik 1 tahun habis Quran, tak ada hafazan. Tapi insya-Allah bila mana dia ulang Quran. Seperti di Indonesia ni ada satu universiti lah, dia syaratnya masuk tu kena hafiz Quran, dan dia belajar pun pisah, namanya LPTQ lembaga Quran lah. Lembaga Quran ni dia bila mana selesai dia degree boleh dia ambil pengajian Islam ni. Dulu banyak pelajar dari Malaysia belajar, mungkin dalam 10 tahun yang lalu lah, tapi sekarang sedikit, mungkin tak ada lagi. Jadi dia syarat dia harus hafal Al-Quran. Jadi waktu dia submit tesis ni, kena 2 submit. Pertama, tesis, sebelum submit tesis ni kena tasmid 30 juzuk dahulu. Jadi kalau tak lewat tasmid 30 juzuk dia, maka tak boleh nanti dia convocation. Jadi kawan-kawan kita yang di sana, masya-Allah, yang dia alumni sana lah, memang dia bagus Quran dia, memang walaupun dapat degree, mungkin dia pengajian Islam, mungkin dia ekonomi Islam, tapi Quran dia memang bagus. Jadi memang bahkan di antara mereka ni banyak yang mereka ni jadi johan hafazan di Mesir, mereka ni johan hafazan di kadang-kadang ada kejohanan hafazan Quran antarabangsa, mereka banyak yang menang. Sebab apa? Quran dia bagus. Jadi setiap semester maka dia akan semak dengan pensyarah ni dalam 4 juzuk. Jadi setiap satu sem
Jadi dia 8 semester, 4 tahun ni akan dapat 30 juzuk. Dan Quran dia memang bagus. Beberapa tahun yang lalu kita bawa imam di sini lah. Dia memang bagus lah. Jadi memang saya tengok dia bagus. Jadi tidak dengan kadang-kadang yang tahfiz yang ada, masuk dia masa tahfiz, selesai tahfiz tak lagi ya tasmi' hafazan dia, masuk akademik hilang semua. Ini kita yang khawatir. Boleh azan dulu? Azan dulu. Ada beberapa perbezaan ya ketika Nabi Musa AS, mereka ni ketika Allah selamatkan daripada kejaran tentara Fir'aun, maka apa dikatakan oleh Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak, sesungguhnya Tuhanku bersama aku dan dia akan bagi petunjuk kepada aku. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah ni, innallaha ma'ana. Apa beza? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin dengan innallaha ma'ana. Maka Nabi Muhammad bagi tahu Allah bersama kita. Dan ketika Nabi Musa, inna ma'iya rabbi, Tuhanku, bukan Tuhan kamu, Tuhan saya. Kan? Beza di sini kata alim ulama bahawa pertolongan Allah tu khusus kepada nabi-nabi sahaja. Innama ya rabbi sayahdin. Sebab nabi inilah yang mereka dakwahkan agama. Dan ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah ni kepada kita. Sebab kenapa kita? Sebab kita yang buat perjuangan agama. Jadi beza dia macam tu. Maka in tansurullaha yansurkum, bila mana engkau bantu agama Allah, maka Allah pun akan bantu. Dia siapa? Jadi kalau di zaman umat-umat terdahulu, nabi mereka ni yang buat kerja agama. Jadi umat dia ibadat saja. Ada masalah maka rujuk pada nabi dia. Dan bila mana nabi ni nak jadikan kawan dia untuk perjuangan agama, maka minta kepada Allah seperti Nabi Harun AS jadi nabi dahulu. Itu beza dia. Tapi beza dengan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka ni buat kerja-kerja agama, perjuangan agama, maka mereka boleh buat, siapa saja boleh buat. Dan ketika mereka buat dengan bersamaan, barulah berlaku in tansurullah yansurukum, maka Allah, bila mana kau bantu agama Allah, maka Allah pun akan bantu. Allah akan bantu kamu bila mana engkau bantu agama Allah. Jadi secara bersamaan. Jadi ada keistimewaan umat Nabi Muhammad, di antaranya segi kerja-kerja agama. Kemudian yang selanjutnya, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum. Apa yang berlaku ketika mereka ni sudah sembah selama 40 hari 40 malam, telah sembah lembu dan telah mereka sembah, dan mereka Allah Subhanahu wa taala, ini ada keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu ya. Di antaranya khasais keistimewaan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah ni sangat murka kepada mereka sebab dia sembah selain daripada Allah, maka untuk Allah ampunkan mereka, mereka kena bertaubat. Dan taubat umat Nabi Musa ni kena bunuh diri mereka sendiri. Itu beza dengan kita. Oh, kita hari ini Masya Allah, sebab kau bunuh diri kita, Masya Allah kan. Tapi umat terdahulu, jadi di antara ada keistimewaan, ada beberapa keistimewaan, banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Di antara umat terdahulu, bila mereka buat dosa, kesyirikan, contohnya ketika mereka menyembah lembu ni, mereka kena bunuh diri mereka. Jadi faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maksud dia, ketika mereka sudah bunuh diri mereka, barulah Allah terima taubat mereka. Bayangkan coba, kena bunuh diri mereka. Jadi di sini diceritakan oleh ahli ulama, di antaranya Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa Musa menyuruh kaumnya dengan perintah Tuhan, seperti perintah Allah, supaya membunuh diri, lalu memberitahu yang menyembah lembu supaya duduk, sedang yang tidak ikut menyembah lembu berdiri di atas mereka dengan
dengan apa? Dengan satu alat rencong, iaitu keris kan. Kemudian mereka ditutupi dengan udara gelap sehingga terjadilah bunuh-membunuh di antara mereka. Kemudian udara kembali terang sedang mereka telah terbunuh 70,000 orang mati. Bayangkan, begitu banyak pada masa itu yang mereka bertukar akidah mereka menjadi kesyirikan. Yang terbunuh telah diberi taubat, sedang yang masih hidup juga telah diberi taubat. Sebab pembunuhan yang, bayangkan, 70,000 orang mati pada masa itu, bunuh diri sebab untuk supaya Allah terima taubat mereka. Nah, ini di antara orang terdahulu bila mereka nak taubat kena bunuh diri Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita tidak, ini keistimewaan kita. Banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat terdahulu. Ini yang pertama ya. Jadi taubat mereka baru Allah terima bila mana mereka bunuh diri mereka. Kemudian wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa, kami tak dapat percaya kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah terang-terangan. Maka kamu disampar petir dan mati sedang kalian melihat. Kemudian kami bangkitkan kalian hidup kembali sesudah mati itu supaya kamu bersyukur. Ini di antara sifat orang Bani Israel ni, dia tidak lan nu'mina. Dalam bahasa Arab ni, lan ni satu kata istimrar. Maksud istimrar ni, dia tak nak beriman. Memang tak nak beriman selama-lamanya. Lan nu'mina laka hatta narallah, sehingga kami melihat narallah, kami melihat Allah tu dengan terang-terang kami lihat. Ini di antara apa kaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Biasanya kita bila mana cerita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan terkait dengan Asy'ari. Asy'ari ni di antara yang kembali mentajdid, mengembalikan lagi akidah ni seperti Nabi Muhammad SAW, akidah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah tentang kewujudan Allah. Sebab dulu ketika berlaku berbagai macam filsafat ni daripada Greek dan Yunani, apa mereka ni satu tahapan keilmuan mereka ni akan nyatakan satu kebaikan tersebut, satu ilmu bila mana boleh diuji. Ada tak Tuhan ni, macam nak uji? Maka di sini banyak pertentangan, bahkan beberapa teologi yang lahir, mereka ni tak terima Tuhan. Sebab apa? Tuhan tu tak boleh diuji, tak tahu mana Tuhan. Itu dia. Maka di antara sebab itu lahir tokoh Mu'tazilah yang mereka terlalu suatu perkara diikut dengan akal. Maka di sini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni adalah akal ni tak boleh tentukan kebaikan keburukan, tak boleh macam. Jadi akal kita ni dalam akidah kita ni tak boleh tentukan kebaikan keburukan. Yang boleh tentukan kebaikan keburukan adalah wahyu. Ini kita. Jadi kita kena hati dalam akidah ni. Mu'tazilah ni tidak, keburukan itu dengan kebaikan boleh tentukan akal tanpa agama. Maka kan ketika beberapa perkara perdebatan yang berlaku antara Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah ni berdebat dengan guru dia sendiri, berdebat tentang kalau Allah tu boleh dibuktikan, maka alam ni macam mana? Kena dibuktikan, artinya dengan adanya Allah kan gitu. Jadi di sini antara teologi yang berlaku sehingga beberapa perkara tak boleh dibuktikan. Kita angin tak ada tapi boleh bertiup. Apakah dengan adanya angin tu kita lihat dengan zahir kita, baru kita boleh tentukan yang zahir itu zahir gitu. Maka beberapa perdebatan yang berlaku, maka Abu Hasan al-Asy'ari ni pun keluar daripada Mu'tazilah dan dia pun bentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya akidah yang sampai hari ini kita anut berbeza dengan Syiah yang mereka melampau kan. Ketika melampau ni macam mana mereka ni? Banyak melampau mereka ketika memahami konteks akidah, mereka kafirkan sahabat Nabi kan. Beberapa perkara yang berlaku dan mereka buat hadis-hadis yang palsu. Dan di Malaysia ni memang banyak Syiah. Sebetulnya yang paling banyak tu adalah di JAKIM ada satu buat paper ni, di antaranya Syiah yang banyak berkembang tu Syiah Imamiyah yang mereka melampau di Pakistan. Kawan kita yang belajar di sana, ketika hari Karbala berlaku, maka orang Syiah ni dia akan keliling kampung-kampung, maka dia tunjuk kita Ahlussunnah wal Jamaah ni laknat. Yang samping yang mengerikan itu adalah yang begitu melampaunya mereka
hewan-hewan mereka pelihara yang dia bagi nama Abu Bakar, Umar, Said macam tu. Kambing, kucing mereka, sampai kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar ni mereka namakan Abu Bakar, Umar, Said macam tu. Tapi ala kulli hal, bila mana orang Islam hari ini, khususnya kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, nak kita selesaikan permasalahan Syiah ni, tak boleh dengan kekerasan dan tak boleh dengan perdebatan-perdebatan. Kita kena buat seperti Nabi buat lah. Kita kena buat sangka baik kepada mereka. Mereka tidak kafir lagi, walaupun mereka beberapa akidah mereka, tapi kita tak boleh katakan kafir. Maka kita ada masih harapan ajak mereka, rayu mereka, ikram mereka untuk kembali kepada Al-Sunnah. Di Pakistan ni ada beberapa kawan kita yang mereka terlibat dalam pergerakan dakwah ni. Di Pakistan ni banyak Syiah ni yang mereka ikram, yang mereka rayu, yang mereka tunjukkan akhlak yang mulia, mereka kembali kepada sunni kembali. Jadi bermakna bahawa hidayah ni milik Allah. Jadi kita ni walaupun orang yang tersesat, dan bila mana kita buat dengan rayu mereka, ikram mereka, kita buat akhlak yang baik mereka, buat hubungan baik dengan mereka, mudah-mudahan dengan perkara ini, walaupun beberapa ulama-ulama yang mereka telah buat kajian-kajian ini, kesesatan mereka supaya kita tahu, tapi yang lebih penting kita adalah dalam keseharian kita jumpa mereka ni, kita buat dengan akhlak yang baik, hubungan yang baik. Mudah-mudahan Allah kembalikan mereka kepada jalan yang benar. Jadi kita tak boleh kita satu tahapan ni nak jadikan nak kebaikan tapi dengan cara yang tidak baik, tak boleh macam tu. Jadi kita nak orang ni baik tapi kita dengan hina dia, tak boleh. Kena juga dengan akhlak yang mulia lah. Jadi yang jelas hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segi akidah kita juga kena belajar betul-betul lah. Akidah ni pertama Ahlussunnah wal Jamaah tentang konsep ni, konsep akal ni. Jadi dalam sunni ni, akal ni tak boleh tentukan kebaikan. Jadi macam mana nak tentukan kebaikan ni? Yang tentukan kebaikan adalah wahyu. Jadi Al-Quran ni boleh, makanya kita dalam tafsir Quran ni jangan kita sampai main akal kita. Begitu juga dalam memahami hadis, jangan sampai kita letak akal kita. Walaupun akal ni, orang beragama ni kena mainkan akal, tapi dalam konteks, dalam pemahaman Al-Quran ni, tak boleh kita letak akal kita. Kena kita rujuk kepada ulama-ulama yang muktabar untuk bagi penjelasan rujuk dengan mereka. Sebab kalau jadi ini beza dia. Beza akidah dengan fiqh. Akidah ni tak boleh dipertikaikan. Contohnya Allah tu wujud, Allah tu qidam, Allah tu baqa, mukhalafatul hawadis, tak boleh kita pertikaikan. Memang begitu adanya. Dalam fiqh macam mana? Dalam fiqh ni dia zonni. Zonni adalah prasangka. Contoh macam ni. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita baca basmalah. Itu menurut kita itu yang betul. Itu secara zon. Artinya menurut kajian dibuat oleh Imam Syafi'i, maka dia buat kajian-kajian secara mendalam, maka dia pun buat satu keputusan bahawa dalam mazhab Syafi'i kena kita baca bismillah. Itu zon, bukan kebenaran yang hakiki. Lari kepada mazhab yang lain, kita tengok mazhab Hanafi dia tak baca basmalah. Sangkaan mereka ni tak perlu baca, sebabnya macam ni. Apakah kita baca basmalah dengan tidak tu itu yang betul kita sah? Tidak. Zon, sangkaan. Ada juga seperti fiqh kalangan Wahabi yang dia banyak bid'ahkan ini macam itu. Sebab apa berlaku seperti ini? Sebab kita ni satu sangkaan ni menjadi satu yang pasti. Jadi kalau tak baca basmalah, kalau baca basmalah itu confirm dia bid'ah. Jadi tak boleh macam tu. Sebab fiqh ni dia zon, tidak sama dengan usuluddin. Usuluddin ni Allah tu satu. Dia memang tak boleh diperdebatkan. Menurut Imam Syafi'i, macam mana Allah tu satu ya? Tak boleh. Memang dia tak boleh debatkan. Tapi fiqh ni, ibadat ke muamalat seperti perbankan Islam keuangan juga banyak perdebatan antara bai'inah tu, bai'inah kan banyak perdebatan di Malaysia ni masih digunakan, tapi di negara lain tak digunakan. Jadi dia zon. Artinya boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi bagi orang yang tidak betul, dia dia letak hujah yang dia katakan tak boleh dipakai. Bagi orang yang mengatakan betul, dia gunakan hujah yang boleh mengatakan betul. Bermakna dalam fiqh ni tak ada satu pun boleh katakan ini paling betul, tak ada. Kalau dia adanya macam ni, dia betul.
dalilnya ada, dia betul. Jadi tidak ada satu tahapan pemahaman tu yang ini betul, yang itu tak betul, tak boleh. Jadi ini kadang-kadang beberapa pahaman seperti Wahabi khususnya terlalu melampau dalam pemahaman fiqh. Jadi sehingga orang yang baca Yasin menjual bid'ah kan. Orang ini bid'ah, dia bid'ah. Dia je masuk surga kan. Takut macam tu. Jadi yang jelas dalam fiqh ni kita kena fahami bahawa dia zon, sangkaan. Sangkaan ni bermakna tidak ada satu pun tidak ada kebenaran itu banyak. Jadi tidak hanya satu. Jadi kebenaran itu banyak selagi ada dalil diamalkan. Dalam konteks kita di Nusantara khususnya kita gunakan al-fiqh Imam Asy-Syafi'i. Walaupun dalam perbankan seperti wakaf tunai itu kan bukan Syafi'i. Zakat zakat menggunakan wang itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi perkara macam ini boleh dibuat oleh negara saja. Secara persendirian seperti tabung haji kan, nak buat wuduk tak batal sebab sentuh wanita ni kan, boleh buat macam tu beberapa tua, tapi dengan syarat kena dibuat oleh negara, tak boleh persendirian. Bermakna bila mana kita balik sentuh batal. Tapi bila mana kita pergi ke haji, sentuh tu tak batal sebab ada beberapa tua yang artinya maqasid syariah ni dia mendatangkan kebaikan, menolak keburukan. Bermakna mudarat ni kadang-kadang bila mana kita sentuh batal wuduk lagi batal bila kan, maka akan fatwa beberapa pemahaman ulama-ulama antar mazhab diguna untuk haji saja. Balik kemari berlaku hukum seperti biasa. Sama juga seperti zakat tunai. Tapi tak boleh. Sebab zakat ni dia bukan wakaf tunai. Wakaf tunai dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Wakaf tu kena dia benda yang boleh berterusan. Wakaf macam mana? Wang tak boleh. Tapi dia diambil beberapa pandangan mazhab yang itu kebaikan kepada kita dan dia boleh diamalkan oleh institusi sahajalah. Tak boleh kita amalkan sendiri-sendiri. Dia kena buat dalam fatwa yang dibuat oleh negara ataupun kerajaan-kerajaan yang berlaku lah. Allah. Jadi yang jelas mudah-mudahan hadirin yang mulia, dalam kuliah ni kita ambil satu pelajaran bahawa segi akidah ni kita kena betul lah dalam usuluddin. Jadi kita dalam kuliah kita pun kena ada satu tajuk tentang pemantapan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam konsep Asy'ari. Akal dan pemahaman akal macam mana, yang tentunya amalan. Jadi dalam Mu'tazilah berbeza segi memahami amalan. Apakah ibadah yang kita buat ni sebab memang kekuatan kita ataupun sebab memang daripada kekuatan Allah. Jadi dia ada beberapa konsep dalam usul ini yang membezakan kita dengan Mu'tazilah, dengan Syiah. Jadi kita kena pelajari perkara ini bukan untuk menjelekkan orang-orang yang lain, tapi kena kita pelajari supaya kita faham akidah kita berbeza dengan akidah yang lain, supaya kita faham dan kita boleh menapis akidah-akidah yang datang selepas Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian segi kerja nubuwah. Jadi kemuliaan kita adalah, di antara kemuliaan umat Nabi adalah bagi kita bila mana kita buat kerja agama, artinya bermakna di sini di samping kita beribadat ada tugas yang besar, iaitu kerja ajar orang lain untuk kebaikan. Sebab di antaranya adalah kemajuan mundur Islam ni bergantung sebanyak mana orang Islam dia ni peduli kepada orang Islam yang lain. Makanya tugas dakwah, tugas untuk sampaikan agama tidak hanya satu negara. Kena kita berkorban harta diri. Ada masa kita pergi ke negara-negara lain untuk untuk sebarkan agama. Masih banyak. Bayangkan yang 7 bilion ni, yang 2 bilion saja orang Islam, itu pun tak tahu kita macam mana. Jadi yang jelas maju mundur orang Islam ni bergantung kepada program kepada perjuangan orang Islam. Maju mundurnya bergantung kepada perjuangan Islam. Bila mana orang Islam ni kuat dan dia kuat perjuangan agama, daripada harta diri, masa luangkan untuk agama Allah, maka di situlah Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan agama kita. Kerana itulah hati mulia penting didik anak-anak kita, ajar anak-anak kita untuk sentiasa tahu dan faham macam mana orang terdahulu dalam perjuangan agama. Penting kita baca sirah-sirah para sahabat Nabi di rumah-rumah kita, baca ayat-ayat Quran, baca tentang tazkirah kematian, kubur, mahsyar di rumah-rumah kita. Jadi tarbiyah terpenting di rumah. Tapi bila mana di rumah ni kosong daripada tarbiyah agama, apa yang berlaku? Anak-anak kita pun, ayah mengaji, anak kita jauh daripada agama Allah. Jadi kita penting, kita pun belajar juga, anak kita belajar juga. Jadi kita jangan sampai setapan
kita malu belajar seperti talaki Quran, tapi memang di sini saya tengok baguslah. Jadi tempat-tempat lain kadang-kadang malu nak baca Quran pun, kadang tengok bacaan dia tak bagus, malu nak belajar. Jadi kita tak boleh macam tu. Walaupun kita kadang-kadang ustaz pun bila mana ada salah kita sedia ditegur, kan? Begitu pula orang awam kadang-kadang sudah banyak bacaan Quran ni yang salah kita ditegur, kita kena terima, dan itu adalah satu rahmat bagi kita insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من حفاظ القرآن واجعل أولادنا من حفاظ القرآن يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحمده سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله.